Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis yang dimuliakan, para asatizah yang hadir pada pagi ini, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita diberikan kesempatan dan ruang untuk kita bersama-sama melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan mendengar sedikit tazkirah daripada saya insya-Allah. Dan ini merupakan hari yang terakhir perkampungan sunnah untuk siri yang ke-8 ini. Dan masya-Allah kehadiran pada tahun ini lebih daripada tahun-tahun yang lepas. Saya mendengar daripada sahabat-sahabat yang berniaga pun semua pakat senyum belaka. Kan dia kata untung kan, untung, alhamdulillah, rezeki daripada Allah Azza wa Jalla. Dan pengisian-pengisian juga baik. Asatizah yang hadir juga Masya Allah, ada yang baru yang mungkin sebelum ini tidak pernah menghadiri perkampungan sunnah, kali ini juga hadir daripada Singapura, daripada Thailand dan juga daripada Indonesia. Alhamdulillah. Bila berbicara tentang syirik dan juga khurafat, kita kena tahu dulu apa itu syirik. Mungkin sebelum ini ada sebahagian daripada asatizah telah pun menceritakan apakah itu syirik. Tapi tak ada masalah untuk kita ulang kaji semula. Syirik tu apa dia? Bila kita nak bincang tentang perbezaan di antara khurafat dan syirik, kena tahu syirik tu apa dia, khurafat tu apa dia. Dari sudut bahasa, syirik itu bermaksud sesuatu yang bersama, al-muqaranah. Sebab itu seseorang yang meniaga berkongsi, perniagaannya itu dipanggil sebagai syarikat, diambil daripada perkataan syirik. Ya, apabila kita membandingkan, mengumpulkan dua perkara dalam satu situasi ataupun satu tempat, kita membandingkannya dan menghimpunkannya, maka dipanggil perbuatan itu sebagai syirik. Apabila kita bincang dari sudut istilah, syirik bermaksud kita menjadikan sesuatu yang menjadi hak Allah Azza wa Jalla, kita serahkan kepada selain Allah. Itu maksud syirik. Seperti mana yang kita tahu, syirik ini ada syirik besar dan ada syirik kecil. Ada syirik yang mengeluarkan seseorang daripada daerah Islam, ini dipanggil syirik besar. Dan ada syirik yang berdosa yang tidak keluarkan manusia daripada daerah Islam tetapi ia tetap berdosa. Ya. Baik. Syirik merupakan musuh bagi agama Islam. Kerana agama Islam ini berdiri di atas tauhid. Sebab itu sesiapa yang nak masuk ke dalam agama Islam, dia perlu untuk menafikan daripada jiwanya itu sebarang bentuk syirik. Siapa yang nak masuk Islam, dia kata, kalau dia ucap sekadar saya tahu Allah itu
adalah sembahan saya, Allah itu Tuhan saya, dia tak jadi Muslim lagi lah. Kerana ada saja manusia yang menyembah Allah, dalam masa yang sama dia beri sembah benda lain. Ini diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam banyak ayat. Perbuatan orang Quraisy yang apabila mereka berada dalam kesenangan, mereka sembah berhala. Bila mereka susah, barulah mereka seru Allah Azza wa Jalla. Bahkan di dalam ayat Quran disebutkan ciri-ciri orang-orang Quraisy, ciri-ciri orang yang melakukan syirik kepada Allah dengan satu kalam yang jelas yang membezakan di antara syirik dan tauhid. Bila mana diseru kepada orang-orang yang melakukan syirik itu untuk menyembah Allah semata-mata dan meninggalkan sembahan, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tak sembah sembahan-sembahan ini, kami tak sembah berhala-berhala ini, melainkan hanya sekadar perkara yang kami sembah itu boleh mendekatkan kami kepada Allah. Oleh kerana itulah, sesiapa yang nak masuk ke dalam Islam disuruh untuk menafikan dahulu sebarang pergantungan, sebarang pengiktirafan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kita disuruh untuk menafikan, kemudian menetapkan la ilaha illallah. Tidak ada sebarang sembahan, tidak ada sebarang Tuhan, tidak ada sebarang pergantungan yang mutlak, melainkan hanyalah kepada Allah. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, asal manusia ini berada di atas tauhid. Apabila Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam alaihi salam, dengan takdir Allah akhirnya Adam itu turun ke dunia. Dan Adam itu adalah manusia yang bertauhid. Kerana Adam itu merupakan di antara nabi-nabi Allah Azza wa Jalla. Cuma berlaku perbezaan pandangan dalam kalangan ulama, siapakah Rasul yang pertama. Yang ni telah pun dihurai banyak oleh ustaz-ustaz kita sebelum ni. Ada yang mengatakan Adam lah Rasul yang pertama, ada yang kata tak, Adam tu Nabi, Nuh yang Rasul. Kerana perbezaan dari sudut istilah. Kalau kita tengok dalam hadis, memang ada yang mengatakan Rasul yang pertama itu adalah Nuh. Kerana menurut mereka, menurut sebahagian ulama, Rasul ialah lelaki yang Allah Azza wa Jalla berikan wahyu dan utuskan kepada kaum yang kafir. Manakala Nabi ialah Allah, ialah lelaki yang Allah Azza wa Jalla utuskan kepada kaum yang mukmin, kepada kaum yang telah pun beriman. Maka kalau menggunakan definisi ini, Adam itu Nabi, manakala Nuh itu Rasul yang pertama. Seperti mana dalam hadis Bukhari, ketika mana menceritakan tentang keadaan umat apabila meminta syafaat, apabila meminta pertolongan daripada para anbiya, manusia akan pergi kepada Nabi Adam dulu. Adam kata apa? Lastu hunakum, aku tak boleh bantu. Walakin i'tu Nuhan fa innahu awwalu rasulin ba'athahu Allahu ila ahli al-ard. Pergi jumpa dengan Nuh, kerana dia adalah Rasul yang pertama yang Allah Ta'ala utuskan kepada manusia. Maka asal manusia ini berada di atas tauhid. Kemudian apabila berlalunya masa, manusia telah meninggalkan ajaran tauhid, mereka telah mula melaksanakan ajaran syirik. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dan beberapa golongan salaf yang lain, seperti mana yang telah dihuraikan di dalam kitab tafsir. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan kana an-nas ummatan wahidah fa ba'atha Allahu an-nabiyyin mubasysyirin wa munzirin. Asal manusia ini adalah umat yang satu, berada di atas satu jalan.
Kemudian Allah Azza wa Jalla menghantarkan para anbiya mubasysyirin wa munzirin. Tugas para anbiya itu menceritakan berita gembira bagi mereka yang melakukan ketaatan dan memberikan amaran serta ancaman kepada mereka yang melakukan kemaksiatan. Kemudian Ibn Taymiyah mengatakan, lam yakuni syirik aslan fil adamiyyin bal kana Adam wa man kana ala dinih min banihi ala tauhid lillah littiba'ihimun nubuwah. Kata Ibn Taymiyah, syirik itu bukan asal bagi anak-anak Adam, kerana anak Adam itu asalnya berada di atas dasar tauhid. Bal kana Adam wa man kana ala dinih min banihi, bahkan Adam itu dan keturunannya berada di atas tauhid kerana mereka mengikut kenabian, mereka mengikut nubuwah, mereka mengikut risalah Adam, sehinggalah munculnya tauhid. Ketika munculnya syirik, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma kana an-nas illa ummatan wahidah fakhtalafu. Tidaklah asalnya manusia itu melainkan berada di atas satu umat, berada di atas satu ajaran, kemudian mereka itu berpecah belah, kemudian mereka itu berbantah-bantah. Baik, hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla sekalian, syirik juga tidak dikenali oleh masyarakat Arab yang awal. Bila kita menilai sejarah, kita tengok balik sejarah, Allah Azza wa Jalla takdirkan Nabi Allah Ibrahim, arahkan Nabi Allah Ibrahim untuk letakkan Ismail dan Hajar alaihimussalam untuk berada di kawasan Makkah. Kemudian daripada itu, orang-orang Arab yang duduk di kawasan Mekah itu mengikut ajaran Nabi Allah Ibrahim dan mengikut ajaran Nabi Allah Ismail. Tetapi apabila Nabi Allah Ibrahim dan Ismail itu meninggalkan dunia, maka sebahagian daripada Arab memulakan ajaran syirik. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu syirik dan tauhid ini merupakan musuh daripada zaman dulu sehingga sekarang. Sebab tu kadang-kadang ada juga yang macam tak selesa bila kita buat perkampungan sunnah, membantras syirik dan menghapus khurafat. Ada yang macam tak selesa. Apa ni cerita pasal syirik? Asyik nak syirikkan orang aja. Kan? Iyalah, masa kita bincang bab bid'ah kau marah. Kita ceritalah bab syirik sikit. Kerana seperti mana kata Huzaifah, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Manusia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bertanya Nabi, mereka bertanya tentang kebaikan, tapi aku bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan kerana aku bimbang ia akan menimpa aku. Jadi baguslah bila cerita bab syirik ni, kita nak hapuskan syirik, betul? Kita nak bantras khurafat, satu benda yang bagus supaya manusia berada di atas jalan yang benar balik, supaya manusia tahu apa tanggungjawab dia apabila berhadapan dengan masalah, apabila berhadapan dengan syubuhat. Okey, cuma para ulama berbeza pendapat. Apa sebab orang-orang Arab ni mulakan syirik dekat negara Arab, dekat Jaziratul Arab? Ada beberapa pandangan. Ada yang mengatakan asal orang Arab ni berada di atas tauhid, menjadi syirik, sebahagian daripada mereka mula terlibat dengan syirik disebabkan oleh kerana ada
penduduk-penduduk yang duduk di kawasan Haram Al-Makki, di kawasan Kaabah yang dibangunkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail itu, apabila Nabi Ibrahim dan Ismail dah meninggal dunia, dah wafat, mereka mengagungkan Kaabah. Mereka mengagungkan Kaabah, mereka memuliakan Kaabah. Dan apabila mereka ini pindah daripada daerah Haram Al-Makki, bila mereka berpindah daripada kawasan Mekah, mereka bawa batu-batu yang berada di tanah Mekah tu, bawa balik, bawa ke mana saja mereka pergi. Dan apabila mereka duduk di kawasan yang jauh, mereka akan letak batu tu dan mereka akan tawaf pada batu sebagai satu simbol. Sebagai satu simbol, ini adalah batu daripada Mekah, jadi aku nak muliakannya seperti mana aku muliakan Kaabah. Maka sebab itu, dalam asar, dalam riwayat Umar Ibn Al-Khattab jelas menceritakan, ketika mana dia cium Hajar Aswad, dia bukan cium kerana batu itu mempunyai kuasa, dia bukan cium kerana batu itu mempunyai apa-apa pengaruh terhadap kehidupan dia. Inni a'lamu annaka hajar la tanfa' wa la tadur laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk. Aku tahu kau batu tak memberi manfaat dan tak beri mudarat. Kalau tidak kerana aku melihat Nabi cium, aku pun tak cium. Maksudnya apa? Maksudnya akidah orang Islam bukan menyembah batu. Katalah satu hari Allah Ta'ala takdirkan Kaabah itu dipindahkan pergi tempat lain. Katalah satu hari Kaabah itu dipindah pergi Tarim. Contoh, Kaabah pergi pindah pergi Tarim, ramailah orang pergi nak tengok. Kita nak tawaf dekat situ? Kita tak tawaf dekat situ. Kita tetap tawaf di kawasan yang Allah Azza wa Jalla arahkan kita melalui perintah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam di tempat itu. Bahkan di dalam sejarah kita, golongan Qaramitah telah pun mencuri Hajar Aswad, bawa ke perkampungan mereka. Bertahun-tahun orang Islam bertawaf tanpa ada Hajar Aswad. Sebab itu dalam sebahagian kitab fiqh disebut, bila tawaf cium Hajar Aswad, in wujud, jika ada. Pernah Hajar Aswad tu tak ada, kerana kita bukan sembah batu tu. Itu pandangan pertama. Tetapi pandangan yang kedua ini lebih masyhur. Kenapa syirik berlaku di tanah Arab? Kerana ada seorang lelaki yang bernama Amr bin Luhai. Dialah orang pertama yang membawa masuk berhala ke dalam masyarakat Arab. Asalnya masyarakat Arab berada di atas tauhid, menyembah Allah Azza wa Jal. Kemudian Amr bin Luhai ini dia pergi ke kawasan Syam. Syam ni kawasan Syria, kawasan Jordan, kawasan Lebanon, kawasan Palestin. Ni kawasan yang dipanggil sebagai daerah Syam zaman dulu. Yang mana ketika zaman itu daerah Syam ini dikuasai oleh golongan Nasara. Dan sebahagian mereka pagan, Nasrani dan pagan, sembah berhala. Dia pun pergi, dia tengok sebahagian daripada orang-orang Syam ni duk sembah patung, sujud pada patung. Dan dia tanya kepada orang yang sembah patung ni, siapa? Kamu buat apa ni? Apa yang kamu buat ni? Dia kata, yang ni satu objek yang kalau kami minta dia untuk turunkan hujan, hujan turun. Bila kami berada dalam kesusahan, kami seru dia, kesusahan itu akan pergi.
Amr bin Luhai kata, bagus kan, jadi bagi aku satu, aku nak bawa balik. Dia bawa balik berhala Hubal kepada orang Arab, dan akhirnya orang Arab terima. Sama seperti mana syirik yang berlaku di zaman umat Nabi Nuh, yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam Al-Quran, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la ya'uqa wa yaghutha wa nasra. Ketika mana Nabi Nuh ajak kaum dia kembali kepada tauhid, kaum-kaum dia kata, kamu jangan tinggalkan sembahan-sembahan kamu, jangan tinggalkan Wad, jangan tinggalkan Suwa', jangan tinggalkan Ya'uq, jangan tinggalkan Yaghuth, jangan tinggalkan Nasr. Siapa ni 5 orang ni? Kata Ibnu Abbas, kanu rijalan salihin, asal mereka ni orang saleh yang disembah. Maka dua pandangan. Ada yang kata disebabkan oleh kerana mereka jahil, ambil batu bawa keluar, batu daripada Mekah bawa keluar, akhirnya tawaf dan akhirnya sembah. Ada yang kata asarnya Amr bin Luhai yang bawa masuk. Sebab itu dalam riwayat, ini pandangan yang kuatlah, Amr bin Luhai yang bawa masuk. Sebab itu dalam riwayat hadis Nabi SAW pernah menyebutkan, Ra'aitu Amr bin Luhai, Ra'aitu Amr bin Luhai yajurru qasbahu finnar. Kama qala, aku melihat Amr bin Luhai menarik isi perutnya di dalam neraka. Sebab apa? Sebab dialah yang mulakan ajaran syirik di dalam Jaziratul Arab. Dia mulakan ajaran syirik. Sebab itu, hadirin mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla sekalian, Islam menghalang semua bentuk yang boleh membawa pada syirik. Semua bentuk yang boleh bawa kepada syirik itu akan disekat dan dihalang. Islam mengharamkan patung, melainkan untuk budak-budak. Mungkin ada orang kata, alah, apalah sangat patung ni? Kerana patung pernah menjadi sebab kepada syirik di zaman awal lagi, maka tidak dibenarkan. Habis itu untuk budak-budak boleh pula. Budak-budak boleh kerana tidak ada unsur pembesaran, tidak ada unsur pemuliaan melampau. Sebab tu kita beli patung untuk anak kita, belum sampai rumah kepala dah tercabut, kaki dah tercabut. Dia tidak ada unsur pengagungan yang melampau, tak ada. Islam tidak membenarkan kita salat menghadap kubur. Para ulama berbeza pendapat, kenapa dilarang untuk salat menghadap ke kubur ni? Ada yang mengatakan li ajlin najis, berkemungkinan najis. Kerana mayat ni, dia kata mungkin tanah-tanah kat situ dah terkena dengan isi perut mayat sebelum ni yang dah pecah. Tetapi sebahagian ulama, seperti mana yang dihuraikan oleh Ibn Qayyim, kerana saddan li dhari'ati syirik, kerana nak menghalang daripada membawa kepada syirik. Dan pada pandangan saya ini lebih jelas, ini lebih kuat. Kerana apa? Kerana kalau kita salat menghadap ke kubur, direct menghadap ke kubur, orang akan kata, apa ada kat kubur ni sampai Rora solat menghadap dia? Apa yang ada pada kubur ni? Apa istimewa kubur ni sampai Tok Syekh kita solat menghadap dia? Maka lama-lama kubur itu akan disembah. Maka sebab itu Nabi SAW pernah tegur isteri dia. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu meriwayatkan, lamma ishtakan Nabi sallallahu alaihi wasallam zakarat ba'du nisaihi kanisatan yuqalu laha Maryah wa kanat ummu Salamah wa ummu Habibah atata ardal Habasyah
Fadzakarata min husniha wa tasawira fiha. Fasami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda dhalik wa qala ulaika idza mata fihim rajul salih banaw 'ala qabrihi masjida ulaika syiraru khalqillah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, kata Aisyah, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit. Nabi sedang sakit. Zakarat ba'du nisaihi kanisatan yuqalu laha Maryah. Sebahagian daripada isteri-isteri Nabi ni bila duduk bersembang sesama mereka, mereka menyebutkan satu gereja yang namanya Maryah. Sembang-sembang. Wa kanat Ummu Habibah wa Ummu Salamah atata ardhal Habasyah. Yang mana dalam ramai-ramai ni yang sedang bersembang tu, ada dua orang di kalangan mereka yang pernah pergi ke bumi Habasyah. Bumi Habasyah pada masa itu dikuasai oleh golongan Nasara, golongan Nasrani. Fazakarat min husniha wa tasawira fiha. Jadi Ummu Salamah dengan Ummu Habibah ni waktu cerita tu, dia ceritalah kecantikan gereja ni. Dia cerita patung-patung yang ada di dalam gereja tu, yang mana kita semua tahulah ada aliran Kristian ni yang tak ada patung dalam gereja dia. Kalau tak silap saya, Protestan dia tak pakai patung lah. Dia tak ada ukiran patung, dia pakai salib kan. Tapi ada yang pakai patung, macam apa, Roman Catholic dia ada patung, banyak patung kan. Siapa yang pergi ke Turki dia nampak patung-patung yang pernah ada di kawasan Konstantinopel yang awalnya dan sekarang dah jadi Turki lah. Memang ada patung. Patung yang digambarkan itulah Jesus yang digantung di salib. Walaupun orang Islam percaya itu bukan Nabi Isa alaihi salam. Tapi itulah sifat orang perempuan yang mana bila pergi ke mana-mana tempat dia akan tengok kan. Dia akan tengok benda-benda yang cantik, lalu dia bercerita sesama dia. Orang lelaki dia tak tengok sangat benda tu. Betul? Orang lelaki baju dia pun semalam dia tak ingat dia pakai baju apa. Orang perempuan dia jarang nak pakai baju semalam. Dia tahu kawan dia akan tengok walaupun tak sebut. Tapi nanti kata, dia pakai baju semalam. Kan? Sebab tu jangan tanya orang lelaki, you ingat tak masa kita mula-mula jumpa dulu, I pakai baju apa? You jangan tanyalah yang 20 tahun dulu, semalam punya baju pun you pakai, I tak ingat. Itu akan menyebabkan pergaduhan. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan lelaki dan perempuan ni cara fikir beza kan. Sebab tu kalau pergi raya kat rumah kawan-kawan, orang lelaki dia tak tengok sangat benda-benda ni. Dia tahu dia datang nak ziarah kawan dia, dia sembang-sembang, lepas tu dia balik. Belum sampai rumah, dalam kereta isteri dah tanya, abang tengok dah langsir dia warna apa tadi? Yang tu perempuan, abang tengok tak dia punya cawan tadi brand apa? Bila kita nak beri brand macam tu? Laki dia kata, saya tak tengok, saya tengok air tu pun saya tak tengok warna apa, saya tahu saya minum aja. Sedap juga. Betul tak? Sifat orang perempuan. Sebab tu kalau lelaki duduk dengan lelaki, selagi langsir tak reban, selagi tu tak tukar. Saya masuk kerja kat Kuips. Yelah, bila masuk saya jadi rektor. Rektor ni kira eksekutif saya nombor 1 lah. Saya jadi bos untuk pegawai-pegawai. Dari sudut pelaksanaan, dari sudut eksekutif saya nombor 1 lah. Bos saya chairman untuk apa ni, bos saya ada chairman untuk buat lah lembaga. Mereka buat polisi, saya laksanakan. Saya arahkan pegawai untuk laksanakan. Jadi bila makan sesama pegawai ni, nak kena bayar tu bos lah bayar kan, takkan dah staff nak bayar.
Jadi saya pun keluarkan dompet, keluarkan saya punya beg duit. Ada pegawai tengok, dia kata, doktor, kalau boleh tukar lah beg duit tu. Saya kata, siapa? Nampak macam beg duit purba, boleh masuk museum dah tu. Baju orang lelaki selagi boleh pakai, pakai. Allah Azza wa Jalla bezakan kita punya cara fikir, ya? Kita punya cara fikir. Kadang-kadang kita tak perasan, tapi itu cara fikir. Maka sebab itu eloklah lelaki dan perempuan tu menikah. Tak perlulah lelaki nikah dengan lelaki, tak sama. Dia tak melengkapi, kan? Okey, itu cerita pasal tabiat lah. So Ummu Salamah dengan Ummu Habibah ni masuk dalam gereja Maria. Dia tengok ada macam-macam ukiran, ada macam-macam patung yang ada, cerita cantik. Dia orang cerita tu dalam keadaan rasa teruja, rasa seronok tengok cantik tu. Nabi SAW tengah sakit ni, Nabi dengar, Nabi kata apa? Ulaika idza mata fihim rajul salih. Mereka itulah apabila mati di kalangan mereka itu rajul salih, orang lelaki yang salih, banau ala qabrihi masjidah. Mereka bina di atas kuburnya masjid, tempat untuk ibadat. Ulaika syiraru khalqillah, itulah seburuk-buruk makhluk Allah. Maksudnya syirik ni berlaku bukan hanya pada orang yang nakkan kejahatan. Syirik boleh berlaku, bahkan bermula disebabkan oleh kerana terlalu sayang dan terlalu cinta kepada orang saleh. Itulah bahayanya syirik. Kadang-kadang orang tak tahu syirik tu macam mana. Orang tak tahu bentuknya apa. Orang ingat, oh benda ni bagus, takkan benda ni salah, yang sebut ni tok guru besar. Maka Islam halang. Patung tak boleh, solat menghadap kubur tak boleh, kerana semua benda ni boleh bawa ke arah tu. Itu berkenaan dengan syirik. Khurafat ni apa dia pula? Seperti mana yang telah dihuraikan sebelum ni, bahkan dalam forum pun sebut, forum saya sebut, khurafat diambil daripada perkataan khurafah. Hadisul khurafah apa dia? Hadis mustamlah bil kadhib. Hadis ataupun cerita-cerita, penceritaan yang diletakkan garam, yang disedapkan dengan pembohongan dan penipuan. Kedua-dua syirik dan juga khurafat ini masuk ke dalam masyarakat Muslim disebabkan oleh beberapa perkara. Yang pertama, disebabkan oleh kerana ta'jub dan pemuliaan yang melampau. Seperti mana ayat Quran yang saya bacakan tadi. Bermulanya syirik dalam masyarakat manusia ni disebabkan kerana kecintaan kepada orang saleh. Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasr, orang saleh. Demikian yang diceritakan oleh Ibn Abbas, orang saleh, bukan orang jahat. Cuma bila orang saleh ni mati, umat, masyarakat rasa kita hilang semangat nak beribadat. Sebab apa? Sebab Tok Syekh kita dah mati. Kita hilang semangat, Tok Syekh kita dah meninggal. Tak apalah, kita buat tugu, kita buat patung. Setidak-tidaknya kita rasa macam dia masih ada. Setidak-tidaknya kita rasa dia dia masih ada dengan kita. So buat patung. Mula-mula tak sembah, letak je kat situ. Tempat ibadat kita letak patung dia. Jadi bila kita ibadat, kita jeling kat dia, rasa macam Tok Syekh ada lagi. Inilah dulu yang berjasa ajar kita cara ibadat pada Allah. Habis satu generasi, datang generasi berikutnya. Sebab dia tengok orang-orang awal pandang tinggi kepada patung tu, tapi tak buat upacara lagi. Dia pun kata tak padanlah kita ni.
kita kena buat satu upacara lah. Kita kena letak sesuatu dekat patung ni, letak bunga ke, letak buah ke, letak kalung ke. Habis satu generasi, datang generasi berikutnya, tak boleh sekadar letak kalung ni. Bila orang dulu letak kalung ni mesti ada sebab. Akhirnya patung-patung ini disembah. Pemujaan, dia mungkin mengambil masa, tetapi syaitan tidak pernah putus asa untuk menyesatkan manusia, sama ada dalam bentuk manusia ni cuai pada agama, menjadi jahat, tinggalkan solat, melakukan maksiat, pergi minum arak, pergi berzina, pergi mencuri, pergi merompak, ataupun syaitan akan menjadikan manusia ini sesat dan kufur dengan jalan melampau dalam agama, seperti mana yang dilakukan ini. Golongan-golongan yang hidup sehingga Allah Azza wa Jalla utuskan Nabi Nuh, kembalikan mereka semula ke arah tauhid. Melampau dalam ta'zim, cinta kepada orang saleh. Sebahagian daripada manusia melampau cinta kepada para anbiya sehingga lebih pada had. Ini yang berlaku kepada golongan Nasrani. Mereka mengatakan waqalatin nasara al-masih ibnullah, dzalika qauluhum bi afwahihim. Golongan Nasrani mengatakan Masih itu anak Allah. Tak badan kita kata dia anak Maryam saja, kita kena kata dia anak Allah, son of God. Tapi kalau baca Bible, ada aja manusia-manusia lain juga digelar sebagai son of God, tapi dia tak angkat pun sebagai anak Allah. Oh, itu dia kata yang ni menunjukkan dekat dengan Allah. Tapi bila tang Jesus, bila tang Nabi Isa, dia kata ni anak Allah. Pasal apa? Kecintaan melampau. Cinta pada orang soleh melampau, membahayakan. Cinta kepada para anbiya melampau juga boleh membawa kepada bahaya. Sebab itu Nabi pesankan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Kamu jangan lebih-lebih nak puji aku seperti mana Nabi Isa telah dilebih-lebihkan oleh Kristian. Kristian memuji dia lebih pada had, membawa kepada syirik. Sebahagian daripada manusia tak berpada dengan benda tu. Dia tengok benda-benda yang besar, dia tengok benda-benda yang hebat, yang agung, benda tu pun juga disembah. Sebahagian manusia menyembah matahari, sebahagian manusia menyembah bulan. Maka sebab itu Allah Ta'ala berpesan, la tasjudu lisyams wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun. Kamu jangan sembah matahari, kamu jangan sembah bulan, kamu sembah Allah yang menciptakan matahari dan bulan. Itu sebab yang pertama berlakunya syirik di atas muka dunia ni. Dan ada persamaan juga sebab ni jugalah yang menyebabkan manusia, walaupun tak sampai mungkin kepada tahap syirik, manusia mula untuk mempercayai khurafat. Manusia mula mempercayai khurafat. Baca sebahagian kitab-kitab aliran sufi yang melampau. Bukan semua, tapi ada. Kepercayaan terhadap khurafat ini disebarkan dan dipercayai seolah-olah ia doktrin agama. Baca dalam sebahagian kitab-kitab sufi, tok guru dia boleh jumpa Nabi SAW setiap malam. Saya tahu di sana ada perbahasan dalam masalah yaqadhah, boleh ataupun tidak untuk bertemu Nabi SAW secara jaga. Ada perbahasan yang panjang. Tapi yaqadhah ni, dia satu keistimewaan kalau dia betul-betul berlaku pun. Hanya satu bayangan, bukan di alam realiti ni. Dan dia bukan satu pilihan. Nak pergi jumpa Nabi lah, selak tirai. Bukan begitu mudah.
Kalau dibaca, kalau kita baca sebahagian kitab-kitab golongan aliran tarikat-tarikat ni, sebahagian ada sebut tok guru kita ni setiap malam pergi menghadiri mesyuarat dengan Nabi SAW dan wali-wali yang lain. Saya ingat kita nak buat persidangan tahunan pun pening kepala juga, banyak modal nak pakai. Dia hari-hari ada persidangan setiap malam. Tapi atas dasar pengagungan yang melampau, kita terima. Bahkan ada seorang ustaz kata, Masya Allah, kalau tak boleh selesai zaman dulu, saya nak tirai je, tanya Nabi terus. Kalau begitu mudah, tak adalah ulama berbeza pendapat. Ibnu Abbas pernah berbeza dengan Zaid bin Thabit dalam beberapa masalah fiqh. Serius. Sehingga dia kata, kalau nak mubahalah, kita boleh mubahalah. Tu sahabat Nabi tu. Ali dan Muawiyah berbeza pendapat dalam politik sehingga berlakunya peperangan. Tak ada pula dia orang kata, saya lak tirai lah. Muawiyah hang saya lak tirai malam ni, aku pun saya lak tirai. Tanya Nabi SAW. Sebab Nabi itu dah wafat. Bukan satu pilihan. Kita boleh kata nak jumpa dia suka-suka. Tapi manusia percaya khurafat-khurafat seperti ini kerana pengagungan yang melampau. Sebahagian daripada manusia dah mula minta daripada orang yang berada di dalam kubur, dan cuba untuk membodohkan akal. Bila tengok gambar Mufti Perlis berdoa di kubur, Mufti Perlis dah jadi kuburiyun. Punya teruk. Saya ingat tak bijak dia orang ni dapatlah 60 markah. Rupanya kalau ambil exam kosong. Tak reti. Kita tak pernah berbeza pendapat. Sampai ada yang kata kat saya, Rora, bila Mufti buat terus jadi sunnah. Bila masa pula saya kata berdoa di kubur tak boleh? Dulu kata berdoa tak sampai. Itulah hang tak dengar. Lain kali beli data unlimited. Baru boleh dengar kuliah betul-betul. Yang kita kata khilaf sampai tak sampai itu bacaan Quran untuk si mati. Yang tu ada khilaf. Doa tak ada khilaf, memang sampai. Sebab tu kita disuruh untuk berdoa. Sebelum doa tu kita disuruh untuk bagi salam. Bagi salam tu pun bentuk doa. Assalamualaikum ahlad diyar. Kan? Salam sejahtera ke atas. Itu kan doa tu. Antumus sabiqun wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kamu telah mendahului kami dan kami insya-Allah akan menuruti kalian. Ada khilaf di kalangan para ulama kenapa disebut insya-Allah kat situ. Sedangkan benda tu pasti. Memang kita akan turuti mereka, kita akan mati juga. Cuma para ulama kata insya-Allah tu ada yang kata litazin, untuk mencantikkan kalam. Untuk mengiktiraf Allah Azza wa Jalla yang mematikan kita. Ada juga yang kata insya-Allah tu mengikuti jalan orang yang telah meninggal dunia, iaitu insya-Allah kita akan menuruti dalam keadaan iman, kerana kita pun tak tahu apa yang berlaku pada masa akan datang. Tapi kita akan mengikuti, kita akan mati. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kami berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan keselamatan. Memberikan keselamatan kepada kami dan kamu. Itu kan doa. Dalam hadis yang lain Nabi SAW kata apa? Istaghfiru li akhikum. Istighfar kepada Allah, minta Allah Ta'ala ampunkan saudara kamu. Wasalu lahu tathbit, minta kepada Allah supaya dia ditetapkan jiwa. Fa innahu al-an yus'al, kerana sekarang ni dia disoal. Sampai. Habis itu dulu kau kata tak sampai. Bukan aku yang kata tak sampai, engkau yang tak bijak, engkau yang tak dengar betul-betul. Tapi manusia memilih untuk menjadi tak cerdik, untuk menjadi tak cerdik, untuk menjadi tak bijak. Kerana apa? Kerana mereka itu mengagungkan satu pihak dan menutup telinga dan menjadi tuli pada satu pihak yang lain. Tengok orang berdoa kat kubur, mufti telah minta daripada kubur. Bila masa? Memang kita disuruh berdoa untuk si mati. Lepas tu bila kita dah terang, dia kata apa?
Dia kata sebab kawan buat kena backup. Bukan macam tu, dah memang kena backup. Sebab benda tu sunnah. Dia kata kalau betul pun nak berdoa, kenapa menghadap kubur? Menghadaplah ke arah kiblat. Kau tahu mana kiblat belah mana? Dia tengok sekeping gambar, dia tak tahu matahari terbit belah mana ke, terbenam belah mana ke, dia mana tahu arah kiblat ke mana? Manusia kan? Baik. Dan sebab yang kedua berlakunya syirik di atas muka dunia ni adalah disebabkan oleh kerana kejahilan dan disebabkan oleh kerana suka berbantah arahan Nabi SAW. Suka bantah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, innama ahlakal ladzina man qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Atau kama qala, sesungguhnya perkara yang membinasakan orang sebelum kamu ialah mereka itu selalu bertanya dalam perkara-perkara yang tak perlu. Waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan mereka suka berbantah. Mereka suka mengambil jalan yang berbeza daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tunjuk macam ni, dia pergi buat cara lain. Itu yang berlaku kepada padri-padri dan pendeta-pendeta ahli kita. Allah Azza wa Jalla perintahkan buat ni, dia pergi buat benda yang lain. Sama juga khurafat muncul dalam masyarakat sebab tu jugalah. Nabi suruh buat benda lain, dia pergi buat benda lain. Nabi suruh pakai hadis dia, Nabi suruh martabatkan sunnah dia, sehingga kan Nabi SAW kata apa? Naddarallahu mra'an sami'a maqalati wa wa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami' farubba muballaghin aw amin sami'. Allah menceriakan wajah orang-orang yang mendengar kalamku, menyampaikannya, memahaminya, menghafalnya, dan menyampaikannya pada orang lain. Berkemungkinan orang yang disampaikan itu lebih faham daripada orang yang menyampaikan. Nabi suruh sampaikan kalam dia. Balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Nabi suruh sampaikan ajaran dia, maka kita pun sampaikan. Kita tak peduli orang tahu ke tak tahu, selagi mana benda tu memang daripada Nabi SAW, kita sampaikanlah. Dia kata kat kita apa? Dia maki kita, hang ni teruk, hang pecah belah masyarakat, hang kelirukan masyarakat. Tapi sewaktu sebahagian daripada mereka memang sebarkan benda yang keliru, dia marah kat kita juga bila kita tegur. Kalau nak tegur pun pergilah jumpa dia. Hai, ingat aku ni tak ada kerja lain kasi nak beli tiket apa terbang ni nak pergi jumpa orang yang aku tegur. Dia yang tegur kita pun dia tegur dalam Facebook juga. Jumpalah, pergi datang Perlis. Nak pergi mana bang? Saya lepas sarapan ni nak keluar awal sikit, nak pergi Perlis, nak pergi tegur orang jap. Kita kan duduk Johor, tak apa. Yang penting kita kena tegur depan-depan. Susah berlaku. Itu kalau pergi jumpa dia tegur. Nak kena pergi jumpa, bukan orang nak jumpa kita pun kadang-kadang. Itu satu hal lah. Benda tu dah viral, benda tu dah tersebar. Orang pun dah ramai tanya kita. Dia kata, ya ke? Siapa yang tanya kau? Pastinya bukan kau lah yang tanya aku. Tapi ramai. Kita nak jawab satu-satu, ambil masa. Kita buatlah satu post, kita jawab. Nabi suruh buat benda lain, dia pergi buat benda lain. Nabi SAW suruh sebarkan hadisnya, suruh amalkan sunnahnya. Yang tu kita tak mau buat. Apa yang kita buat? Kita pergi buat benda yang berbeza daripada tu. Kita pergi agungkan logo capalnya. Kan? Bila kita sampaikan hadis, dia orang kata benda ni keliru lah. Janganlah, masyarakat belum sedia lagi. Tapi bila tang logo capal, logo capal ni, ada seorang belajar hadis, ada kelulusan hadis dalam pengajian formal, boleh sebarkan. Dia kata logo capal ni kau letak dekat orang yang nak bersalin, senang bersalin. Logo bukan capal betul. Kita pun pening kepala juga, dah jadi macam tangkal.
Dan kita tahu Nabi SAW ni barang-barang dia memang ada keberkatan. Pakaian dia, kalau capal dia yang betul-betul okey. Tapi masalahnya logo capal. Logo. Kalau logo capal tu mulia, Mufti sebut kan, lambang Ferrari pun mulia sebab Nabi kan naik kuda. Dan kalau begitu, lambang camel pun mulia juga sebab Nabi kan naik unta. Tapi dia tak muliakan yang tu, dia pergi muliakan capal. Kan? Benda tu tak pernah disuruh oleh Nabi SAW. Lepas ni lambang baju pun dia muliakan lah. Sebab apa? Sebab Nabi pakai baju. Lambang seluar pun dia muliakan. Akhirnya kita memuja lambang, kita meninggalkan ajaran yang sebenar. Ini berlakunya khurafah, iaitu disebabkan kita suka berbeza dengan arahan Nabi SAW. Dan yang ketiga, mengikut hawa nafsu dan juga syahwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalf adha'u salah wa taba'u syahawat. Akan muncul selepas daripada golongan yang baik-baik, golongan yang elok itu ialah golongan yang mencuaikan salat dan mengikut syahwat. Maka ikut syahwat, ikut suka, tak fikir dah pasal dalil, pasal hujah, tak mau ikut dah, ikut syahwat je, ikut suka je. Ini benda yang membahaya. Sebab itu Islam dalam bab khurafat pun ada masalah ni. Ikut syahwat, ikut suka, percaya ikut suka, benda tu tak ada asal pun dalam syarak. Kita duk follow. Tengok orang baling baju atas atap tak nak bagi hujan, dia pun baling baju atas atap. Orang Melayu bila nak kenduri tak nak bagi hujan, dia baling baju atas atap. Baju favourite. Nak lagi mujarab, baju yang dalam-dalam ni lagi mujarab. Itu mengikut petua orang tua-tua. Macam mana? Yang pengantin punya, saya punya baju pun ada pernah kena. Siapa punya kerja? Orang tua-tua. Syahwat, mengikut hawa nafsu. Buat sekali jadi, terus berjaya. Kan? Contoh yang lain, ini bab membesarkan, mengagungkan. Semalam ada saya terbaca komen dekat TikTok. Pengguna-pengguna TikTok ni ada komen. Kan ada Habib datang kan negara kita ni. Habib bagi ceramah, komen kat bawah tu, Masya Allah, Habib datang, hujan terus negara kita. Perasan tak 2-3 hari ni sejuk? Perasan tak 2-3 hari ni hujan? Sebelum ni panas. Masya Allah Habib. Nabi SAW sebut dalam hadis, ketika mana di zaman Nabi SAW pernah berlaku anak Nabi SAW, Nabi Ibrahim meninggal kan? Apa yang berlaku pada hari itu? Gerhana matahari. Sehingga kan ada para sahabat yang kata, oh ni gerhana ni sebab Ibrahim meninggal ni. Nabi kata apa? Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankhasifan li mauti ahad wala li hayatih. Sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan tanda kebesaran Allah. Dia tidak pernah menjadi gerhana disebabkan oleh kerana kehidupan seseorang ataupun kematiannya. Sudah membesarkan lebih pada had ni. Kalau dia tak datang pun hujan juga kalau Allah Ta'ala nak hujankan. Bahkan negara Habib tu panas, kering kontang. Padang pasir pun perang lagi. Saya pergi dah Yaman ni, saya tengok kering, tak hujan pun, dia duduk hari-hari kat situ. Saya bukanlah nak hina manusia, tapi kita nak angkat manusia lebih-lebih sangat ni pasal apa? Ini
Ini benda-benda khurafat. Tapi cuba tengok, dia hanya kaitkan dengan benda yang baik. Itu masa Habib datang, ringgit jatuh, tak nak kaitkan. Habib datang negara kita, ringgit jatuh nampaknya, tak nak kait. Sebab dia tak terfikir yang tu. Banyak benda-benda yang lain yang kita tak suka berlaku. Kenapa kita tak kaitkan dengan kedatangan Habib tu? Kerana tak ada kaitan. Sama jugalah macam benda lain pun tak ada kaitan. Maka kita perlu sedar benda ni. Kemudian hadirin mukminin yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, syirik dan kufur berlaku disebabkan oleh kerana kibir, oleh kerana besar diri, takabur. Ini berlaku kepada Firaun. Firaun mengaku, alaysa li mulku Misr? Bukankah aku ni menguasai Mesir? Mesir berada di bawah kekuasaanku. Wa hadhil anhar tajri min tahti. Dan sungai-sungai ini berlalu di bawah kuasaku. Kamu tak nampak ke? Afala tubsirun? Kamu tak nampak ke? Itu soalan Firaun, sehingga dia besar diri dan mengaku sebagai Tuhan. Allah orang untuk syirik, untuk sembah dia. Dan benda ni bukan hanya berlaku pada syirik, benda ni juga berlaku pada khurafat. Sebahagian daripada kitab-kitab sufi mendakwa tok guru dia berada pada tahap wali kutub, menguasai alam. Kalau tok guru dia sebut kun fayakun, bila kata kun aja jadi, maka jadi. Amboi, dia punya dahsyat. Bahkan ada tok guru tarikat yang mendakwa guru dia boleh panggil roh manusia walaupun dalam keadaan tidur. Ni ada dokumented, ada dalam buku. Tuan-tuan pernah kena panggil? Tengah-tengah tidur rasa roh tak ada, nak bangun tak boleh. Pasal apa? Saya roh sedang meeting dengan wali sekian-sekian. Ini khurafat, dipercayai sebagai sebahagian daripada agama. Bahkan ada yang mendakwa wali-wali kutub yang jaga alam ni, Allah tengok alam ni sehari 2 kali je, lepas tu Allah tinggalkan alam ni kepada wali kutub. Boleh percaya? Ini semua nak mengangkat, sebenarnya bukan nak angkat tok guru sangat, nak angkat aliran sendiri je, nak takabur lebih daripada orang lain. Tengoklah tarikat sama tarikat ni. Tarikat ni pun tak ngam dengan tarikat ni. Aku punya tarikat lagi power daripada hang punya tarikat. Allah serahkan alam ni kepada wali kutub daripada aliran kami. Allah tengok 2 kali je sehari. Bila kita sebut benda ni khurafat, benda ni mustahil akan berlaku, takkan Allah Ta'ala tinggalkan alam ni tak tengok langsung. Allah Ta'ala tu maha melihat. Bila kita tanya betul-betul, benda ni sebenarnya tak keliru, tu lah korang baca tak betul. Alam ni kan diuruskan oleh Tenaga Nasional. Apa kaitan Tenaga Nasional dengan jaga alam keseluruhan sampai Allah Ta'ala tak tengok alam ni? Dia boleh kait dengan benda-benda yang kita terima di bawah penguasaan manusia. Dia tak boleh beza mana satu di bawah kuasa manusia, kemampuan manusia, mana satu yang seolah-olah memberikan manusia lebih daripada kemampuan dia. Kibir, takabur, dan seterusnya. Taklid buta, duk ikut aja. Allah Azza wa Jalla mencela orang yang menggunakan taklid buta dalam bab akidah, dalam bab kepercayaan, sehingga Allah Ta'ala kata di antara sifat orang-orang yang taklid buta ni, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ikutlah apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam kitabnya, kata mereka qalu bal nattabi' ma alfaina alaihi aba'ana, bahkan kita ikut apa yang kita nampak kebiasaan tok nenek kita lah. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun, walaupun tok nenek mereka itu tidaklah mampu untuk berfikir sesuatu ataupun tidak mendapat petunjuk. Tapi sebahagian daripada golongan kita percaya, sehingga menjadi kufur, sebahagian menjadi syirik,
sebahagian mempercayai khurafat. Tuan-tuan pernah tahu kitab-kitab tarikat ada kata Ali bin Abi Talib ni menjadi mulia sebab apa? Ali bin Abi Talib ni Allah Subhanahu wa taala jadikan dia mulia. Di antara karamah Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib telah membunuh 2/3 daripada alien. Maka sebab itu dia digelar Syahi Mardan. Ni ada dalam kitab-kitab tarikat Naqsyabandi. Kita dengar pun hampir betul. Betul alien. Kita ingat alien workshop tu rekaan, rupanya betul. Ada orang percaya, tuan-tuan. Kita percaya roh ni bila keluar daripada jasad, matilah dia dan dia masuk ke alam barzah, betul? Tapi ada tok guru pergi ceramah, roh boleh tukar-tukar jasad. Ada orang percaya tak? Ada orang percaya. Masa kita tegur, hang Wahabi sebab tu hang tak percaya. Bila kita tegur, jenuh kita kena. Sebab apa yang sebut tu dianggap orang saleh, orang ada ilmu. Tapi lama-lama dia pun tarik balik. Masa dia tarik balik, penyokong dia tak tarik balik pun gelaran Wahabi pada kita. Buat diam, kita buat diam, kita buat relax. Ini masalah. Masalah taklid buta. Dan yang terakhirnya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, berlakunya syirik dalam masyarakat adalah disebabkan oleh kerana syirik dan juga khurafat berlaku disebabkan oleh kerana bergantung dengan riwayat-riwayat yang tidak sahih, palsu, riwayat yang mungkar. Sebab itu dalam hadis yang palsu ada disebutkan, "Lau ahsana ahadukum dhannahu bihajar la nafa'ahu Allahu bih." Kalau salah seorang daripada kamu berbaik sangka dengan batu, Allah Ta'ala akan jadikan batu tu bermanfaat untuk dia. So ramailah orang simpan batu, simpan batu, sangka baik dengan batu, jadi tangkal, membawa kepada, bergantung dengan tangkal, membawa kepada syirik dan juga khurafat. Ada sebahagian percaya Rabu hari nahas. Memang ada riwayat Arbi'a yaumu nahsin mustamir, hari Rabu, hari nahas yang berlarutan. Tetapi riwayat hadis yang menceritakan benda inilah riwayat yang tidak sahih. Sebahagian ulama mengatakan riwayat ni terlalu dhaif, ada yang mengatakan palsu tu. Ada yang percaya bulan Safar bulan bala. Nak buat kenduri tak boleh bulan Safar. Maka sebab itu Nabi SAW membatalkan khurafat ni dan mengatakan la safara. Ada pelbagai tafsiran maksud safar ni, tapi di antara salah satunya Nabi cuba mengatakan, Nabi SAW membatalkan kepercayaan orang jahiliyah yang mengatakan safar merupakan bulan bala, bulan bencana. Alhamdulillah kita berjaya buang. Mandi safar ni kita berjaya buang. Tak ada dah orang terlibat dengan mandi safar. Tuan-tuan pernah terlibat mandi safar? Tak pernah terlibat? Dulu tok-tok imam, tok-tok guru yang jadi tekong kan. Tapi kita berjaya buang. Cuba dihidupkan semula, betul? Cuba dihidupkan semula. Ada seorang ustaz, dia kata dia menggunakan riwayat ni. Tapi kita bantah. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan, Allah Ta'ala masih lagi menjaga agama ni dengan kewujudan sebahagian daripada pendakwah yang ikhlas, yang berani bercakap, tak fikir pasal reputasi masing-masing, cakap, menulis, jelaskan pada masyarakat, ya kita berhadapan dengan risiko, tapi hidup kita tak lama. Kita tak sanggup melihat masyarakat kita yang telah terselamat daripada benda khurafat, daripada benda syirik untuk masuk semula ke daerah yang sama. Walaupun kita dilabel dengan pelbagai labelan, walaupun kita disekat di banyak tempat, tapi insya-Allah bumi Allah Subhanahu wa taala ini luas. Mungkin pada hari ini orang tak boleh terima, akan datang boleh terima. Walaupun dia tak hargai apa yang kita sebut, tetapi setidak-tidaknya dia hargai
apa yang kita bawa, kerana itu bukan datang daripada kita, datang daripada agama. Saya pergi 5 baru ni Langkawi. Sebenarnya saya tak ambil tahu sangat pasal 5 ni, saya tu pun tak tahu 5 tu apa. Yang saya tahu 5 lepas 5 6. Kebetulan kami ada mesyuarat di Langkawi dengan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Pemangku Raja Perlis, Tuanku Syed Faizuddin. Kebetulan Tuanku Syed Faizuddin ada orang kata apa, ada lawatan rasmi ke-5 tu. Jadi kami yang ada mesyuarat dengan dia ni sign MOU, semua kena pergi sana. Jadi kami semua pergi lah. Bila pergi tu malam tu tuanku tanya, dia kata, Dr. Rozaimi balik bila? Saya kata saya balik patik balik hari Khamis tuanku. Pukul berapa? Balik petang tuanku, pukul 6.30. Okey. Nanti masuk 5. Saya tanya, tuanku 5 tu apa tuanku? Tengok pameran ni, maritim dan juga aerospace. Tak ada tiket tuanku. Oh, tak ada tiket Nanti saya suruh pegawai saya bagi. Kita pun tunggulah kan. Tuanku dah titah bagi, kami pun dapat lah. Saya dengan pegawai dapat tiket. Cuma tuanku kata, esok saya akan tengok maritim, dia kata. You sebab tak lama kat sini, you pergi tengok yang aerospace. Saya pun pergi masuk yang aerospace tu. Bila saya masuk dalam kawasan exhibition tu, dia ada macam-macam pameran lah. Pameran kapal terbangnya, pameran senjatanya. Jadi masa masuk dalam pameran tu, ramai jugalah yang tegur, minta tangkap gambar. Saya kata, oh ramai juga orang kenal saya kan. Ada yang daripada Pahang, daripada Johor, daripada Shah Alam, ramai. Lepas tu saya kata dekat pegawai, saya kata, ish Syazwan, kita kena keluar lah. Kita kena pergi tengok yang apa, pertunjukan jet kan dekat luar. Sebab kalau kat dalam ni kita kena, kita tak boleh tengok sekejap, tahan. Boleh ambil gambar Ustaz? Boleh ambil gambar kan? So orang Melayu suka ambil gambar kan? Tak percaya tengok lepas ceramah ni kan. Dia bukan nak dengar ceramah kan? Kau tunggu, lepas habis ni aku datang kat kau selfie. Tak apalah, saya bukan marah, tak marah. Sebab bukan semua apa ni orang kata berkesempatan nak jumpa saya kan. Mungkin penghargaan dia orang nak jadikan kenangan. Ada yang sebut, dia kata, Ustaz, saya dengan Ustaz ni tiap-tiap tahun saya akan tangkap gambar, saya akan simpan 2016, 2017, 2018. Saya nak tengok, saya nak pantau muka Ustaz berubah tak. Saya tunjuk lagi kawan, ni gambar tahun lepas, ni gambar 2 tahun sebelum. Saya kata ada orang buat collection gambar saya. Jadi saya kata kita kena keluar kejap. Kalau tak lama kita kat sini, kita nak balik cepat kan, takut terlewat. So keluar, kita tengok yang jet tu. Ada seorang hamba Allah lepasan Jordan. Sekarang ni dia kerja kat satu kementerian, saya tak nak sebut lah kementerian apa. Dia sebut, saya tanya dia, dia tegur saya, dia kata, Ustaz ada kat sini? Ada. Sekarang you kerja kat mana? Saya kerja kat Putrajaya Ustaz, lepasan Jordan. Lepas tu dia kata, Ustaz sebenarnya saya nak ucap terima kasih banyak. Kata apa? Kenapa terima kasih pula? YouTube Ustaz saya dengar, saya tulis isi yang sama saya ceramah kat Putrajaya. Saya kata you ambil, you semak, you tulis, you semak lah balik. Tak payah, saya tak ada masa nak semak-semak. Bahaya juga taklid tadi tu kan. Tapi nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu mungkin kita tak dapat pergi sana, tapi idea kita pergi kan. Dulu waktu kita sebut malam Jumaat, hari Jumaat baca surah Kahfi, masa tu kita kena maki. Tapi sekarang ni dekat Lembah Kelang ada masjid-masjid yang dah tukar daripada baca Yasin kepada baca Kahfi. Masa mula-mula kita perkenalkan, dia maki kita, tapi lama-lama dia ambil idea kita, tapi tetap kita juga kena maki. Tak ada masalah, no big deal. Hang maki aku tak kisah, tapi idea tu kalau betul ambil. Saya tulis buku Isra' dan Mi'raj. Kenapa saya tulis buku Isra' dan Mi'raj? Kerana setiap tahun cerita Isra' Mi'raj ni, riwayat yang palsu, riwayat yang mungkar, riwayat yang tak ada asal disebarkan tanpa kawalan. Setiap tahun lah kita nak kena betulkan, setiap tahun nak kena betul. Saya kata kita kena tulis satu buku Isra' Mi'raj lah. At least bila kita tulis buku ni,
Kita ambil satu riwayat yang sahih. Jadi ustaz-ustaz nak pergi ceramah, just baca buku tu je. Ada yang mesej kat saya dalam inbox Facebook, saya tak kenal pun dia. Dia kata, Dr. Dora, saya minta izin, saya nak pergi ceramah Isra Mi'raj, saya baca buku doktor, saya nak bagi ceramah. Saya kata memang saya tulis untuk diambil manfaatnya. Kalau ada manfaatnya ambil. Kalau ada benda yang tak betul, tolong bagi tahu, saya akan betulkan. Kita mengharapkan yang tu saja. Ya. Dalam dakwah ni, seperti mana yang saya sebut, kita bukan nak sangat glamour-glamour ni. Ada seorang ustaz tulis, oh saya alhamdulillah saya ceramah seramai 5,000 orang hadir. Sepanjang ceramah saya puluh-puluh ribu orang hadir. Hang ceramah ni hang nak glamour ke nak apa? Habis tu kalau ceramah satu orang hadir, tak betul ceramah tu. Kita ceramah ke anak kita lepas maghrib, ayah tak ada kuliah hari ni, duduk sini, ayah nak kuliah sikit. Anak dia pun saya tengok jam je, seorang je anak dia. Ayah, saya rasa ceramah ayah tak betul lah hari ni. Pasal apa? Saya seorang je hadir. Kalau itu menjadi ukuran, Coldplay lagi betul daripada ceramah kau. Kena bayar pun puluh ribu orang hadir. Tahu Coldplay? Ha? Tahu? Haji-haji pun segan nak jawab. Korang tahu, korang nampak macam ikut perkembangan sangat kan. Saya pun tak tahulah Coldplay tu. Artis-artis yang datang, tiket bayar mahal, orang beli. Ceramah kau free. Kau tak boleh banding dengan tiket-tiket yang bayar tu. Tapi kita bukan sekadar nak mengglamourkan diri, kita nak mengutip pahala daripada jalan dakwah ni. Seperti mana kata Imam Malik, mengajar ilmu, mengajar sesuatu yang bermanfaat pada manusia, biarlah kita dimaki, kita dihina, kita dikutuk, kita difitnah, selagi mana idea tu diambil, kita mengharapkan pahala daripada situ insya-Allah. Jadi tuan-tuan, doakan saya, doakan asatizah kita supaya terus kuat, doakan supaya mereka terus ikhlas dalam perjuangan agama ni. Biarlah tak ramai pun tak apa, walaupun bagi ni agak ramai juga. Biarlah tak ramai tak apa, yang penting ada kualiti. Yang penting ada kualiti. Yang penting membawa benda yang betul. Kerana ada manusia Allah Ta'ala tak bagi ruang kat dia lebih seperti mana orang lain, maka kuranglah coverage dia. Tapi setidak-tidak dia mengajar benda yang betul. Itu lebih mulia daripada follower puluh ribu tapi mengajar benda fitnah, mengajar benda yang bohong. Setelah dibuktikan dia fitnah, tak tarik balik. Tak pernah ditarik balik, buat-buat diam. Kerana mungkin dia rasa follower dia puluh ribu. Ini membahayakan. Ini membahayakan. Jadi sebab itu moga Allah Ta'ala jauhi kita daripada sifat riak dan takabur, menjauhi kita daripada sifat keras kepala dan degil insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya pada pagi ini. Mungkin ada yang dah nak kembali ke negeri masing-masing pada hari ini. Yang saya dengar cerita ada yang balik lepas daripada waktu duha ni nak balik dah, ada yang bulat pukul 11 nak balik. Jadi saya ucapkan selamat kembali, safar salim dan safar sa'id. Moga perjalanan ini membahagiakan, dan moga perjalanan ini memberikan keselamatan kepada kita semua, dan moga perjalanan ini memberikan pahala pada kita semua insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Ada satu soalan? Ni soalan dia berkenaan dengan Imam Mahdi. Sekarang ni ada beberapa orang menulis pasal Imam Mahdi. Siap declare dah Imam Mahdi. Dia kata Imam Mahdi ni adalah putera, salah seorang daripada putera Jordan, nama dia Hashim bin Hussein dengan benda-benda. Bila orang tanya, bukan Mahdi ni kena Muhammad bin Abdullah, dia takwil macam-macam. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dengar ni. Pertamanya, bila kita sebut Imam Mahdi, dia ada beza Imam Mahdi dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi
Ada orang kata gabungan di antara Tun Mahathir dan juga Tuan Guru Abdul Hadi Awang, itu lain. Yang tu politik. Bila kita cerita tentang Imam Mahdi, sepakat ulama mengatakan nama dia Muhammad bin Abdullah. Mari mana nama Hashim ni? Sebab Nabi SAW jelas kata namanya Yuwati, namanya selari dengan nama Nabi SAW. Dia takwil dengan macam-macam takwilan, tapi takwilan itu tidak diterima dari sudut lughah, tidak diterima dari sudut bahasa. Jadi sebab itu saya menyebutkan dalam penjelasan yang pendek, yang mana Sufyan Al-Thawri jelaskan dalam masalah Mahdi ni. Sufyan Al-Thawri kata apa? Idza marra ala babik fala takun minhu fi syai' hatta yajtami'an nasu alaih. Kalau Imam Mahdi lalu depan pintu rumah kamu pun jangan buat apa-apa lagi sehingga manusia berhimpun menjadikan dia sebagai pemimpin. Maksudnya apa? Jangan cepat sangat. Dan ramai orang yang menjadi menyeleweng, menjadi sesat sebahagiannya disebabkan oleh kerana mendakwa pemimpin dia, pengikut dia ataupun guru dia sebagai Mahdi. Ibn Tumat tu pun mengaku diri dia Mahdi. Bahawa ramai, bahkan ada satu kitab ditulis Al-Mahdiyin, orang-orang yang mengaku Mahdi. Banyak dalam sejarah. Bahkan aliran Arqam juga ada mengaku sebahagian daripada tokohnya sebagai Imam Mahdi. So nasihat saya dalam masalah ni, ikut dalil. Sebab kalau kita kata ikut ulama', dia kata kita bukan golongan aswaja nak ikut ulama' buta tuli. Kita kata ikut hadis. Ulama' yang tafsir hadis sepakat mengatakan dia tu namanya Muhammad bin Abdullah. So tunggulah. Dah tak sabar-sabar nak pergi ambil Hashim ni pasal apa? Siap buat pengumuman lagi. Sejak bila pula dia dapat watikah jadi pemegang muhur besar Mahdi? Sabar. Dan asatizah kena bercakap lah. Benda tu khurafat lah. Tidak ada dalilnya. Khurafat. Benda tak ada dalil. Main reka-reka. Lepas tu ambil hadis, tundukkan. Ambil hadis, tundukkan. Bagi kena dengan pandangan dia. Kan? Sebab Nabi clear sebut namanya selari dengan nama aku, nama ayahnya selari dengan nama ayahku. Kan? Jadi hati-hati, jangan terlibat dengan benda-benda yang seperti ini. Jangan cepat sangat, kerana kita akan bertanggungjawab. Bila kita dah keluarkan satu pandangan dan pandangan tu tak betul, kita nak tarik balik bukan senang. Kalau kita tarik balik pun bukan semua orang dapat tahu yang kita dah tarik balik. Maka sebab itulah kena hati-hati betul-betul. Jangan terlalu cepat sangat. Jangan isti'ajal. Ustaz-ustaz kena bercakap. Kena bercakap. Tak boleh pakai diam aja. Tak boleh. Kena bercakap. Kena. Sebab geng kita pakai senyap tak boleh lah. Kan? Tu masalah dia. Masalah dia kalau betul Imam Mahdi dah keluar, kita tak nampak dia pergi bai'ah pun. Pergilah bai'ah. Pergilah bai'ah, tak nampak tak ada pula pergi bai'ah, makan nasi biryani ya nampak. Wallahu alam. Terima kasih banyak. Terima kasih soalan. Saya minta maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.